Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Alhamdulillah, hari ini hari keempat, sesi keempat untuk kita sambung sesi bedah buku. So, aura personality warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif, oleh saya sendirilah, Mir Hazil Azran Ramli. So, Alhamdulillah, kita teruskan sesi daurah baca kitab kita ni, ataupun bedah buku kita ni, aura personality warna. Hari ni part yang keempat, dan kita dah masuk ke bab kedua, muka surat ke-13. Okey, siapa yang menonton, tolong bagi tahu suara okey ke tak okey, apa khabar anda hari ni. Matahari, warna dan gelombang cahaya. So, kita masuk ke topik bab 2, warna dan gelombang cahaya. So, yang ni dah mungkin sedikit ilmiah macam semalam. Dia dah mula bercakap tentang fakta-fakta. So, kita bukan hanya bercakap aspek warna tu dari segi ini cantik, yang ni sejuk mata memandang. Tak, kita dah mula cakap daripada semalam. Kita dah mula cakap dari sudut sainsnya, bagaimana efek-efek ataupun kesan warna ni tadi yang sebenarnya berlaku pada sistem tubuh kita. Matahari memancarkan berbagai sinar elektromagnetik dengan gelombang yang berbeza-beza. Sinaran ini ada yang dapat dilihat dengan mata kasar, ada yang tidak. Contoh sinaran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar seperti sinaran inframerah, ultraviolet, sinar X dan sinar X. Tubuh kita sentiasa terdedah kepada sinaran ini walaupun kita tidak dapat melihatnya. Pendedahan ini mendatangkan kebaikan, tetapi pendedahan yang berpanjangan boleh memudaratkan. Sebagai contoh, sinaran ultraviolet terhad menggalakkan tubuh kita menghasilkan vitamin tertentu. Yang penting. Manakala pendedahan berpanjangan akan membakar dan meningkatkan risiko barah kulit. Yang ni saya bagi gambar rajah 1, sila rujuk muka surat 87. Yang ni gambar rajah 1 ni menunjukkan sinaran boleh dilihat dengan tak boleh dilihat lah. Visible light spectrum, invisible light spectrum yang diapit kiri dan kanan. So, kalau boleh tengok kiri kanan tu invisible, yang ni visible light spectrum. Okay. Warna juga adalah sebahagian daripada cahaya yang dapat dilihat mata kasar. Apa yang membezakan setiap warna ini adalah panjang gelombangnya. Panjang ini berbeza antara satu sama lain. Merah mempunyai panjang gelombang paling panjang berbanding dengan semua, manakala violet mempunyai panjang gelombang yang paling pendek. Spektrum warna secara umumnya mempunyai 7 warna. Pengasahan ini dibuat oleh Sir Isaac Newton yang menganggap sekumpulan warna yang dibiaskan oleh prisma sebagai spektrum. Warna-warna ini adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan violet. Apabila ketujuh-tujuh warna ini bergabung, cahaya putih dihasilkan. Warna-warna dalam cahaya putih matahari dapat diuraikan menjadi jaluran warna dengan menggunakan prisma. Maknanya kalau sinar cahaya matahari sekarang ni kan, contohnya waktu pagi ni, kalau kita turas, kita tapis ataupun kita gunakan prisma, dia akan pecah kepada 7 jenis warna. Jalur warna ini dikenali sebagai spektrum. Panjang gelombang yang membezakan warna yang terhasil. Pelangi adalah contoh spektrum yang terbentuk secara semula jadi. Pelangi biasanya terbentuk selepas hujan. Medium yang bertindak sebagai prisma alam adalah titisan air hujan. Cahaya matahari melalui titisan air hujan ini. Perbezaan ketumpatan menyebabkan cahaya dibiaskan berdasarkan panjang gelombang tertentu. Apabila kita menggunakan satu prisma, kita dapat menguraikan 7 spektrum warna ini. Apabila cahaya putih dilalukan kepadanya dengan menggunakan 2 prisma, pula kita akan membuat spektrum ini bergabung semula menjadi cahaya putih. Panjang gelombang adalah kecil.
Setiap warna ini mempunyai julat panjang tertentu. Panjang ini mempunyai satu nilai yang tetap. Warna diukur dalam bentuk skala metrik iaitu milimikron ataupun nanometer. Tambahan nano digunakan bagi mewakili 10 kuasa negatif 9. Saintis mengukur panjang gelombang cahaya dalam unit angstrom ataupun AU. Setiap warna mempunyai julat ukurannya masing-masing. Saya buatkan tabel dalam buku ni. So daripada warna violet, panjang gelombang ni berapa, panjang gelombang AU-nya berapa dalam unit angstrom. Kalau violet 380 nanometer hingga 440 nanometer, angstromnya 4300 hingga 4600. Kalau indigo 440 tadi, maknanya lebih tinggi daripada violet tadi kan, 380 hingga 440. So 440 ke atas iaitu 440 hingga 485 adalah indigo kalau dalam nanometer. Kalau biru 485 hingga 500. Hijau, kalau kita tengok waktu pagi, waktu duha macam ni, sebenarnya spektrumnya lebih berat kepada hijau. Walaupun nampak cahaya cerah, tapi kecondongan matahari itu berat kepada cahaya hijau. Sebab itu perubahan waktu solat sebenarnya adalah perubahan waktu frekuensi yang impact frekuensi pada alam. Dan signifikan apabila sains mengkaji tentang rahsia perubahan waktu solat adalah kecondongan matahari ini membiaskan frekuensi yang berbeza, di mana walaupun cahaya itu dilihat makin cerah, makin kuat ke kan, makin terang ke sebab matahari makin tegak ke, contohnya macam tu, ataupun bila petang matahari itu makin condong, so panasnya berbeza, dan kesan bayang, kesan sinarnya berbeza, kesan habanya berbeza. Tetapi rupa-rupanya dia juga adalah kecondongan kita kata pancaran cahaya yang menyebabkan spektrum tadi itu berubah. Contohnya pada waktu zuhur lebih kepada warna kuning, waktu asar lebih kepada warna orange, waktu maghrib dia dah mula masuk kepada merah, inframerah. Jadi waktu malam menjelang ke violet, menjelang ke subuh dia akan menjadi violet. Kemudian pagi-pagi hari dia menjadi biru. Waktu duha macam waktu sekarang, di luar anda sekarang adalah waktu frekuensi hijau. Sebab tu kalau anda bercakap tentang perubahan waktu solat adalah perubahan frekuensi warna, saya menerima pandangan itu dan saya harus bersetuju dengannya. Kerana itulah salah satu fakta kelebihan secara hikmah apa yang tersembunyi melalui spektrum cahaya matahari yang kita dapat hari-hari ini. Selain daripada vitamin D, vitamin K, daripada cahaya ni yang kita boleh dapat, tapi dia juga ada spektrum frekuensi dalam ilmu bioenergi memberikan kesan kepada tubuh. So sebab itu bila kita berwuduk, kita ambil kita basahkan anggota wuduk, kita bersuci, kita mula melakukan aktiviti solat, kita sedang merakam gelombang yang ada pada persekitaran pada waktu-waktu solat tersebut. So kita ada signifikan yang tersendiri melalui rahsia waktu-waktu solat itu. Namun hikmah besarnya hanya Allah sahaja yang tahu. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang pegang pada teori pula, ada mazhab hari Isnin warna ini, hari Selasa warna ini, hari Selasa, hari Rabu warna ini. Jadi yang itu saya kurang setuju, ataupun sebenarnya saya menolak dan tidak setuju. Kenapa? Sebab tidak ada dalil akal ataupun tidak ada dalil yang bersifat kita kata secara akademik yang untuk kita faham kenapa Isnin hanya warna ini, Selasa warna ini. Jadi itu hanya pandangan. Sebab berbetulan mungkin nak mudah, sebab ada 7 warna, jadi pecahkan 7 warna tu kepada 7 hari. Jadi tak boleh macam tu. Sebenarnya bukan hari tertentu macam hari Jumaat frekuensi ini sahaja, tak ada. Setiap hari, Isnin ke, Rabu ke, Khamis ke, ada waktu-waktunya berubah warna-warna tertentu. Jadi bukan nak ambil warna pada hari tertentu. Tapi ilmu ni banyakkan diajar oleh mereka yang nak menggayakan tema. Contohnya macam tema pakaian hari Isnin apa, tema pakaian hari Selasa apa. Jadi kalau semua orang terima teori ni, saya rasa pakaian hari Isnin semua orang yang pergi ke mana-mana saja akan jadi sama, seragam. Kan jadi
Sedangkan fitrah manusia tak macam itulah. Allah jadikan kita pun memang walaupun rambut sama hitam mungkin, tapi berbeza-beza kan. Jadi warna aura setiap orang pula berbeza-beza, kecenderungan minat dia akan jadi berbeza-beza. Mana mungkin dia diseragamkan sedemikian rupa. Okey. Tadi teori yang tentang hari apa, warna apa tu sebenarnya itu sesat, itu jangan terima. Okey. Sama ada yang mengajar ke, yang dah belajar ke, kena betulkan balik. InsyaAllah. Sebab benda ni kena ada supportive facts yang support kenapa digambarkan begitu. Kerana kita main tangkap muat dan letak ni sajalah kadang-kadang yang orang menganggap semua benda ni dan semua yang lingkungannya itu tadi karut. Sebab tu akibat akibat nila setitik habis susu sebelanga. Okey, jadi kena betulkan tuan-tuan. Jingga 590 hingga 630 nanometer, merah 680 hingga 720 nanometer. Ini semua frekuensi menggunakan nanometer. Kalau AU ataupun angstromnya adalah daripada 430 hingga yang paling tinggi 670 unit AU ataupun angstrom. Jadi kalau dalam frekuensi warna ni tadi ada kaedah untuk mengukur warna-warna tersebut. Boleh kongsikan video ni kalau bermanfaat. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat habiskan buku ni. Kalau habis buku ni musim PKP ni, jadi anda seolah-olah dah baca satu buku, dan bukan hanya dah baca, dah ada satu sesi bedah buku, walaupun tak hari-hari ataupun kita dah kata hampir setiap hari. Jadi kita dapat komplitkan satu sesi majlis ilmu, satu sesi daurah ilmu, di mana kita dapat memahami dalam konteks penulisan. Kalau saya sebagai penulis buku ni, apa yang saya maksudkan dengan penulisan saya. Jadi mungkin kalau anda dah baca buku ni pun, pasal anda baca dulu, mungkin maksud dia berbeza, mungkin yang anda faham berbeza, ataupun mungkin tak ada kupasan lanjut. Kerana mustahil, macam saya kata mukadimah, mustahil saya nak ceritakan segala tentang warna dalam hanya buku ini, dan pula saya takkan ada semua ilmu yang berkait dapat dengan warna ini, dan teori pandangan akan jadi berbeza-beza sebab hukum fizik mekanika kuantum dengan mekanika Newton dengan hukum fizik kuantum pun dah berbeza. Jadi pandangan ahli sains moden dah berbeza dengan pandangan dalam dunia kuantum. Tapi yang kita bicarakan yang asas ini tadi masih ada kedua-dua sains itu tadi. Mekanika fizik ada, kuanta sains pun ada. Okey. So kita pergi kepada subtopik warna asas. Warna asas juga dikenali sebagai warna prima, warna asas ataupun premier. Warna asas adalah warna yang merupakan tunjang kepada warna-warna lain. Menggabungkan warna-warna ini mengikut kuantiti yang khusus menghasilkan warna sekunder ataupun secondary. Daripada warna sekunder terhasillah generasi warna-warna yang lain. Langkah ini berterusan hingga menghasilkan banyak warna dalam kehidupan kita. Semuanya bermula daripada warna yang asas. Warna asas bagi spektrum cahaya dan lukisan adalah berbeza. Warna asas bagi spektrum cahaya yang kita lukis, yang ink tu lain, yang guna spektrum cahaya lain. Jadi sebab tu saya kata tadi ada scope angle yang berbeza-beza, walaupun bercakap tentang warna, bercakap tentang benda yang sama. Warna asas bagi spektrum cahaya adalah merah, hijau dan biru nila. Okey, gabungan warna merah dan hijau menghasilkan kuning. Okey, gabungan warna hijau dan biru nila menghasilkan biru muda. Manakala gabungan biru nila membentuk warna magenta. Apabila ketiga-tiga warna asas ini digabungkan pada nisbah yang sama, warna yang terhasil adalah putih. Sekadar contoh, bila anda lihat cahaya putih kita terima daripada cahaya matahari, sebenarnya dia adalah daripada gabungan beberapa warna. Rujuk gambar rajah 2 dalam halaman ke-87. Okey, tu. Merah, hijau dan indigo. Apabila digabungkan dia menjadi putih. Okey, itu tiga warna asas dalam spektrum cahaya. Berbeza dengan spektrum cahaya, warna asas bagi lukisan ataupun bagi yang kita tengok selalu, yang kita belajar dekat sekolah kan, merah, ini yang biasa, yang dalam kelas pun saya selalu bagi contoh yang ni supaya tak keliru. Okey,
merah, kuning dan biru. So merah, kuning dan biru apabila digabungkan ketiga-tiga warna asas ni mengikut nisbah yang sama juga akan menghasilkan warna hitam. Dia terbalik. Okey. Kalau watercolor kan kita campur merah, kuning dan biru dia hasilkan warna hitam. Tapi contohnya kalau kita gabungkan merah watercolor dengan kuning dia jadi orange. Kemudian kalau kita gabungkan biru dengan kuning, biru dengan kuning dia jadi hijau. Jadi kalau merah kita gabung pula dengan biru dia jadi violet. Jadi secondary ataupun third color itu, secondary color itu muncul selepas gabungan daripada prime color. Okey. Orang yang bertanggungjawab, roda warna. Orang yang bertanggungjawab menghasilkan roda warna adalah Newton. Roda Sir Isaac Newton lah. Roda warna ini terhasil apabila beliau mengkaji fenomena mengenai spektrum cahaya. Beliau mendapati warna-warna asas spektrum adalah merah, kuning dan biru. Warna ini tidak dapat dihasilkan sekiranya kita menggunakan warna apa-apa pun. Oleh sebab itu warna ini dinamakan warna asas. Rujuk gambar rajah 3 ni muka surat 88. Ini roda warna. Okay. So roda warna, siapa yang beli buku edisi yang awal-awal dia ada gambar rajah, rujukan gambar rajah warna di tengah-tengahnya. So ini yang RCW ni tadi, RCW ni dihasilkan daripada zaman Sir Isaac Newton lagi, di mana dia menghasilkan gabungan warna-warna. Sebab tu kita nampak ada warna-warna pelangi tadi. Design ni biasa kita jumpa, sebab dia juga adalah fitrah pada alam. Kenapa? Dia merupakan daripada spektrum cahaya ataupun spektrum warna daripada gabungan warna 3 warna prima yang digabungkan menjadi sekunder, campur lagi warna sekunder campur dengan warna prime akan menjadi the third layer, kemudian campur lagi third layer. Jadi carta ini biasa anda lihat terutamanya mereka yang belajar tentang ID, belajar tentang lukisan, belajar tentang art and design. Warna asas dapat menghasilkan warna lain berdasarkan peringkat-peringkat tertentu. Dikatakan lebih daripada 10 juta warna dapat dihasilkan menggunakan asas warna asas ini sahaja. So daripada 3 ni tadi boleh membentuk lebih daripada 10 juta. COVID-19 kan hanya dengan beberapa virus. Kemudian virus ini boleh membiak di dalam badan, berkembang dan akhirnya infect kepada the next generation. Jadi sampai berjuta dah sekarang. Okey, lebih kurang macam itulah. Roda ini bermula apabila Newton memasukkan jumlah yang sama ke dalam roda. Warna yang dimasukkan adalah warna asas. Dari situlah beliau mula menghasilkan warna lain. Newton meletakkan warna ini di antara dua warna asas. Gabungan dua warna asas pada kuantiti yang sama menghasilkan warna yang baru. Warna inilah yang dikenali sebagai warna sekunder tadi. Merah bercampur kuning menjadikan jingga, kuning bercampur dengan biru menghasilkan hijau, merah bercampur dengan biru menghasilkan violet. Warna peringkat ketiga pula terhasil apabila gabungan sama rata antara dua warna asas dan warna sekunder. Contohnya biru warna asas bercampur dengan warna violet menghasilkan indigo. Kan? Warna lain yang kalau anda pernah tertanya macam mana nak menghasilkan warna indigo, indigo tu warna yang ketiga, sekunder. Dia warna sekunder fasa ketiga. Kenapa? Sebab warna violet dah gabung dah, biru dah gabungkan dengan merah dah jadi violet. Kalau warna indigo tu digabungkan balik dengan biru, so dia jadi indigo. Warna lain yang terhasil pada peringkat ini adalah warna merah jingga, kuning jingga, kuning hijau, biru violet dan merah violet. Warna pada peringkat ini dikenali sebagai generasi ketiga. Warna generasi keempat pula diperoleh dengan mencampurkan warna generasi ketiga dengan warna putih ataupun hitam. Kesimpulannya, penggabungan warna antara warna lain menggabungkan warna baru. Langkah-langkah ini berlaku berulang-ulang kali. Langkah-langkah ini dikatakan dapat menghasilkan lebih daripada 10 juta warna. 10 juta warna ini terhasil hanya bermula dengan 3 warna yang asas, iaitu merah, kuning dan biru. Ini formula Allah Subhanahu Wa Taala kan. So gandaan-gandaan dia boleh menghasilkan warna panas. Warna panas adalah warna yang mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang daripada warna sejuk. Jadi warna gelombang ini
Keluarga warna ini terdiri daripada warna merah, jingga dan kuning. Ini untuk anda mula lebih dapat secara ilmiah. Kalau dah ada buku ni, tandakan. Kita dah baca kat situ, gunakan highlighter ataupun bulat dan gariskan supaya anda ingat. Bila kita dengar, bila kita sebut, bila tangan kita gerak, proses pembelajaran berlaku 3 kali. So bila kita hanya dengar, dia berlaku baru sekali. Dan bila kita dengar, kita sebut, kita ulang apa yang cikgu tu cakap. Ataupun kita ulang, macam kita mengaji Quran, kita dengar cikgu kita sebut, kita baca, so berlaku 2 kali. Dan bila kita tunjuk, dia berlaku 3 denyutan, 3 spark. Bila 3 denyutan ataupun 3 spark ni tadi, mudah-mudahan neuron dalam memory bank pada otak kita tu akan lebih terhubung. Jadi dia akan berlaku, apa yang berlaku akan lebih terkesan. Sebab tu kita tengok bila orang yang menghafal, mereka mendengar bacaan, kemudian mereka menyebutkannya secara kauli supaya mereka mendengar balik, kemudian mereka menggoyang-goyangkan badan kerana ada pergerakan tubuh. Sebab itu kita mengaji ataupun kita dengar ceramah, kita akan ada anggukan universal. Bila anda dengar satu benda yang anda pun faham ataupun anda pun setuju, tiba-tiba anda mengangguk, pejam-pejam mata, kan? Lepas tu anda katalah benda itu sesuatu yang mungkin kita rasa macam kita menidakkan dan kita mengeleng, Masya Allah, kan? Contohnya macam tu. Jadi bila kita buat bahasa-bahasa tubuh ni tadi, sebenarnya neuron-neuron kita sedang merakam dan menghubungkannya dengan lebih berkesan. Jadi contoh, kalau anda tak ada buku ini, sekarang anda dengar. Tapi kalau anda nak ilmu ini, anda ingat, tulislah. Salin nota. Sebab tu orang dulu dia salin nota, dia dah tulis pun dia salin lagi kat tepi tu, contoh kan. Ruang-ruang buku kebanyakan, kalau kitab-kitab lama, dia ada ruang putih yang banyak di tepi ni, ruang-ruang kosong yang banyak. Ruang-ruang kosong yang banyak ni untuk kita letakkan footnote ataupun kita tulis. Kalau sayang buku tu, ambil buku nota, buku diary lain kan, salin. Okey. Warna panas adalah warna yang mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang daripada keluarga warna yang sejuk. Dan warna panas ini terdiri daripada yang warna asasnya adalah merah dan kuning. Kemudian warna sekundernya adalah warna orange. So nak mudah ingat tone pelangi yang mula-mula keluar, merah, orange, kuning. Sebab merah campur dengan kuning, dia jadi orange. Keluarga warna ini bersifat merangsang sesuatu aktiviti yang lebih aktif dan kreatif. So ingat, 3 warna panas ini merangsang sesuatu yang lebih aktif dan kreatif. Okey, kalau anda kata kreatif lah dia ni, maknanya dia banyak 3 warna itu, merah, orange dan kuning. Anak kita ada bakat seni melukis, kreatif lah, merah, orange, kuning. Mungkin dia dalam kategori keluarga warna itu, kecenderungan dia. Walaupun warna asas dia mungkin berbeza, tapi dia banyak dipengaruhi juga dengan warna-warna itu. Contohnya orang yang dalam kreatif industri, orang yang buat animation, orang yang buat arts and design. Anak anda mungkin, suami anda mungkin dalam sebagai graphic artist, anda mungkin seorang yang suka kepada benda yang kreatif dan aktif, kan? Suka ambil tindakan proaktif. Dengar video bosan sikit, terus scroll lain, tak sabar, contoh macam tu. So itu warna-warna panas, merah, orange dengan kuning. Jadi kalau faham warna panas ni tadi, kategori warna panas, tengok kalau anda pasif, kalau anda kurang kreatif, banyak kan warna-warna yang panas tu tadi, merah, orange dan kuning. Ia lebih merangsangkan minda aktif dan fizikal. Dia bukan hanya tadi aktif dan kreatif, dia merangsangkan bahagian mana pada tubuh? Pada bahagian minda dan fizikal. Minda yang mana? Minda aktif dan fizikal. Minda aktif ni minda yang mana? Minda yang beri perhatian, minda yang analytical, 1+1=2, minda yang beri tumpuan kepada butiran bahasa. Itu minda yang aktif. Kalau minda yang tadi volume pun tak pasang, kan, dia tengok TV sebenarnya, tapi dia tengok gambar kan, apa hal kan, dah pakai tengkolok pula kan,
itu gambar apa tu kan, dia tengok. Itu minda, bukan minda yang aktif. Walaupun dia aktif melihat, tapi dia tidak berikan tumpuan kepada apa yang dibicarakan. So itu dia sedang menggunakan dia punya minda imajinasi yang banyak. Okey. So kalau yang aktif tadi, minda aktif yang contohnya matematik, sains memerlukan minda yang aktif. So rangsang anak yang nak belajar matematik dengan sains, belajar dengan environment, ataupun ada highlighter warna kuning, ada pen warna merah untuk tandakan, untuk rimakkan supaya dia beri perhatian. Contohnya macam tu. Sebab dia akan lebih mudah menghafal dengan menggunakan warna-warna yang kuning, orange dengan merah. Okey. Ini bermakna aktiviti yang sesuai dengan keluarga warna ini adalah aktiviti yang melibatkan jasmani dan minda yang aktif. Contohnya bersukan. So quick mind, macam musim COVID-19 ni duduk dalam rumah, mungkin dia quick mind, dia main chess, dia main game, dia main PUBG, itu quick mind, tapi itu main saja. Kalau yang sukanya biasanya badminton, hoki, tenis, dia kena cepat. Badminton, kemudian yang melakukan pergerakan yang agresif, zumba, dia pump up punya aktiviti. Kalau setakat macam main golf, itu kalau setakat sukan yang mungkin dia jogging, dia meditasi, itu more kepada yang relaxing, bukan kepada active mind. Okey. Kalau ada warna panas, mesti ada warna sejuk. Kita masuk chapter warna sejuk. Warna sejuk berbanding pula dengan keluarga warna berlain pula dengan keluarga warna panas. Keluarga warna sejuk ini tadi keluarga warna yang terlibat dengan aktiviti minda separa sedar. Keluarga warna ini suka kepada aktiviti yang berkait rapat dengan emosi ataupun minda yang automatik tanpa terlalu banyak berfikir, ataupun kelebihan minda separa sedar yang meliputi memori, khayalan, imajinasi, fantasi. Oleh itu, aktiviti yang bersesuaian dengan keluarga warna ini adalah muzik, menulis, meditasi. Contohnya begitu. Panjang gelombang warna ini adalah lebih pendek daripada keluarga warna yang panas. Keluarga warna ini terdiri daripada biru, indigo dan violet. Biru, indigo dan violet. Okey. Tadi merah, orange dengan kuning. Merah, orange dan kuning. So yang ni biru, indigo dan violet. Ini keluarga warna yang sejuk. Siapa yang belajar ilmu cakra, dia akan lebih faham. Sebab kalau ilmu cakra ni dia kaitkan dengan pelangi. So tengok susunan pelangi. Anda mungkin hari-hari tengok pelangi. Cuba anda sebutkan 7 warna pelangi mengikut susunan dia. Mungkin kita tonggang terbalik. Tapi kalau orang yang memahami dengan subjek pelangi dan dia belajar tentang susunan pelangi, pelangi merah dulu, merah, orange, kuning. Kenapa disebutkan merah dulu? Sebab kepanjangan frekuensinya dulu, yang paling panjang hingga ke yang paling pendek. So merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo dan violet. Jadi kalau yang belajar ilmu cakra pun dia akan belajar susunan cakra bermula daripada cakra dasar ataupun cakra akar, iaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo dan violet, baru yang atas sekali ataupun crown cakra, top cakra. So top cakra ni tak warna merah. Sebab tu jarang orang pakai topi warna merah. Orang pakai ketayak putih. Sebab yang merah tu, yang merahkan rambut tu, itu terbalik hukumnya. Sebab yang fitrahnya rambut makin, bukan makin merah, dia makin beruban. Kalau merah tu sebab dia berinai. Okey. Hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan adalah hukum yang menyatakan alam ini berpasangan. Okey. Penciptaan, Allah hadirkan warna. Dalam penciptaan, sebab itu saya kata nak faham law of attraction, kena faham law of creation. Penciptaan, Allah jadikan lelaki, kemudian Allah jadikan Adam, Allah jadikan Hawa. Lelaki, perempuan. Allah buat siang, lepas tu ada malam. So mula-mula matahari dan bumi. So sebelahnya siang saja, sebelahnya malam je. Jadi Allah pusingkan. Allah pusingkan. Jadi bila pusingkan saja, ada siang, ada malam. Ada siang, ada malam. Tempoh pusingan ni mengambil masa 24 jam. So 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi adil. Itu dinamakan hukum keseimbangan ni tadi, adil. Sebab berpasangan. Berpasangan. Haiwan berpasangan, baru dia membiak. Tumbuhan berpasangan sebenarnya. Kemudian segala penciptaan alam ini ada
hukum kejadian, hukum keseimbangannya. Maknanya kalau ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat, ada panas, ada sejuk, ada baik, ada tak baik, ada baik, ada yang jahat, ada ma'ruf, ada mungkar, ada syurga, ada neraka, ada dosa, ada pahala. Contohnya segalanya dijadikan berpasangan. Jadi dalam hukum berpasangan, sebab tu anda akan lihat logo untuk apa? Ada tak logo? Kalau ada dalam buku lama ni ada. Okey. Logo nampak logo hitam dan putih. Logo hitam dan putih, yin yang ni selalu anda nampak. So hitam dan putih itu menggambarkan dalam satu ada dua komponen, iaitu berpasangan. Lalu contoh dalam hukum penciptaan warna, walaupun warna ni tadi semua itu berwarna-warni, tetapi ada sifat panas dan sejuk. Sifat panas dan sejuk itu tadi menunjukkan hukumnya ada dua bahagian. Ada yang tadi lebih kepada putih, ada yang lebih kepada hitam. Sebab itu ada hitam dan putih. Contoh itu nak menggambarkan hukum berpasangan lelaki perempuan, siang malam tadi. Dan kerananya ada dua bahagian ni tadi, ada panas dan sejuk tadi, berlakulah apa yang dinamakan sebagai keseimbangan. Hukum keseimbangan adalah hukum yang menyatakan alam ini adalah berpasangan. Hukum ini menyatakan alam ini mempunyai dua elemen yang tidak sama, bertentangan antara satu sama lain. Bertentangan antara satu sama lain. Hukum ini menyatakan alam ini mempunyai dua elemen yang tidak sama dan bertentangan satu sama lain. Namun begitu, elemen inilah yang seterusnya berinteraksi antara satu sama lain, menyebabkan alam ini seimbang. Memang dia tak sama, tapi yang tak sama inilah yang menyebabkan adanya komunikasi, dan komunikasi ini tadi menjadikan dianya seimbang. Elemen ini saling melengkapkan antara satu sama lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya pasangan bagi lelaki adalah wanita. Dua elemen ini berinteraksi antara satu sama lain bagi mengharmonikan alam ini. Cuba bayangkan sekiranya alam ini dipenuhi dengan satu jantina sahaja. Contohnya alam ini dipenuhi dengan semua jantina lelaki sahaja, ataupun yang hanya terdiri daripada kaum wanita sahaja. Tentulah tidak berlaku pembiakan ataupun perkembangan generasi manusia. Begitu juga contoh pada alam ini seperti kejadian langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, daratan dan lautan, api dan air dan sebagainya. Segalanya sebagai sifat yang melengkapkan antara satu sama lain. Masyarakat Cina sejak zaman dahulu menghayati fenomena hukum berpasangan ini, dan ini dibuktikan melalui hukum yin yang diketengahkan dalam ideologi mereka yang tadi saya tunjukkan. Yang mewakili kekuatan lelaki, siang akal, seumpamanya, manakala yin mewakili kelembutan perempuan, malam emosi dan seumpamanya. Dua elemen yang saling bertentangan tetapi saling memerlukan dalam menghasilkan keharmonian. Setiap satu yang lengkap, tiada satu yang lengkap dan sempurna. Maknanya tak ada satu yang lengkap dan sempurna. Perlu mencari sesuatu yang lain untuk melengkap dan menyempurnakannya. Setiap benda yang terdapat pada alam ini memerlukan pasangannya supaya saling melengkapi antara satu sama lain. Sememangnya Quran sudah lama menjelaskan mengenai perkara ini. Saya petik surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ni surah yang ke-30, ayat ke-23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Jadi Allah sebut perkataan malam dan siang. Dan surah Ar-Rum juga pada ayat 25, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah terdiri pada langit dan bumi dengan iradatnya. Jadi Allah sebut pula langit dan bumi. Jadi Allah sedang bagi petunjuk-petunjuk melalui ayat-ayat ini tadi, bahawa bila kita perhatikan banyak posisi Allah sebut tentang langit, bumi, wasamawati wal ard, kemudian Allah sebut tentang malam dan siang. Jadi Allah sebut matahari, Allah sebut bulan. Jadi segalanya itu dalam bentuk yang apa orang kata dalam ilmu sains ni, dia opposite
dia bertentangan tetapi dia saling melengkapkan. Magnet pun macam tu. Magnet perlukan dua kutub yang berbeza baru dia saling menarik antara satu sama lain. Surah-surah di atas jelas menunjukkan bahawa setengah benda yang diciptakan Allah itu berpasangan. Hal ini kerana ia merupakan perkara yang penting dalam mengekalkan keharmonian alam ini. Contohnya berdasarkan ayat di atas, pasangan bagi langit adalah bumi, manakala pasangan bagi siang adalah malam. Hukum keseimbangan dalam warna. Sikit lagi ya. Warna juga tidak lari daripada hukum keseimbangan. Kalau topik kita okey hari ini, tolong like and share. Dalam hukum ini terdapat dua kumpulan warna yang bertentangan. Kumpulan pertama adalah warna panas, kumpulan kedua adalah warna sejuk. Tadi kita dah bicarakan. Pertemuan kedua-dua kumpulan warna ini seterusnya menghasilkan warna yang seimbang. Bagi kes warna seimbang adalah warna hijau. Saya ulang bagi kes warna, bagi dalam ilmu warna keseimbangan adalah warna hijau. Warna hijau terletak di tengah-tengah antara dua kumpulan warna. Warna hijau meimbangi pertemuan dua kumpulan ini yang bersifat panas dan sejuk. Tadi, merah, orange, kuning. Tiga warna pertama dalam pelangi ini adalah warna panas. Kemudian, tiga warna yang terakhir ataupun tiga warna yang di atas, iaitu biru, indigo dan violet. So, tiga lagi ni, ni tiga. Okay. So, tiga lagi ni adalah warna yang sejuk. Jadi yang tengah-tengah ni bila digabungkan ini dan ini, dia menjadi warna hijau. So dalam teori ilmu ni, warna hijau adalah warna yang di tengah-tengah. Boleh ya? So dalam ilmu warna hijau anda lihat adalah dalam hukum keseimbangan warna hijau tu adalah warna yang di tengah-tengah. Sebab tu anda lihat alam ini Allah jadikan kehijauan. Okey. Warna hijau meimbangi pertemuan dua kumpulan ini yang bersifat panas dan sejuk. Jadi warna hijau itu adalah warna yang ada panas sejuk, central station. Saya selalu namakannya sebagai stesen tengah ataupun stesen central. Hukum keseimbangan warna alam dan manusia. Kita habiskan topik bab 2 ni. Ada satu muka surat lagi. Tiga muka surat, satu lain lagi. Manusia diberikan kelebihan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kelebihan ini terpancar melalui auranya yang menjadikan cahaya petunjuk bagi segala makhluk yang lain. Alam, tumbuhan dan haiwan adalah makhluk yang menantikan bimbingan dan panduan yang bakal dicorakkan oleh akal manusia. Sebagai amanah dan tanggungjawab manusia bagi membentuk cakra tenaga yang seimbang pada dirinya supaya dapat memancarkan. Menjadi amanah dan tanggungjawab manusia bagi membentuk cakra tenaga yang seimbang pada dirinya supaya dapat memancarkan pancaran cahaya aura. Harusnya selaras dan sinonim dengan frekuensi yang ada pada alam. Saya ulang, menjadi tanggungjawab ataupun amanah manusia, kita semua, untuk membentuk cakra tenaga yang seimbang. Cakra-cakra tenaga yang seimbang. Cakra tu di dalam bagi supaya ataupun supaya dapat memancarkan, kerana ada aktiviti cakra, dia memancarkan pancaran aura, pancaran elektromagnet aura yang di luar yang stabil, seterusnya sinonim dengan frekuensi yang ada pada alam. Mungkin disebabkan kita sekarang tidak harmoni, tidak pancarkan yang harmoni. Harmoni ni sudutnya maknanya tidak frekuensinya tidak synchronize ataupun tidak resonan dengan alam. Sebab itu alam ini mungkin selalu protes. Gempa bumi selalu berlaku, banjir besar selalu berlaku, perubahan cuaca selalu berlaku. Sebab mungkin kita yang tak jaga langit, kita yang tak jaga bumi kan. Jadi tanah runtuh berlaku sebab kita yang tebangkan terlalu banyak hutan, contohnya kan. Air makin keruh, contohnya. Jadi berlaku ketidakseimbangan sebab kita sendiri yang tidak seimbang memancarkan aura yang tidak seimbang. Virus banyak berlaku, wallahualam. Okey.
Manusia diberikan kelebihan sebagai khalifah, hukum keseimbangan warna alam dan manusia. Manusia diberikan kelebihan sebagai khalifah, tadi saya dah baca. Jadi sinonim dengan frekuensi yang ada pada alam. Memiliki tenaga aura seimbang ini bakal mencorakkan warna dan ciri kepimpinan pada diri manusia bagi menerajui makhluk alam yang lain menuju kemakmuran, kedamaian, keseimbangan dan kejayaan. Kenapa saya sebutkan, saya quotekan dalam buku macam ni? Sebab manusia ni dianugerahkan akal dan Allah lantik manusia ni sebagai khalifah di muka bumi ni tadi. Ini pada kejadian alam telah diceritakan, telah disebut. Jadi nak menghantar manusia ni menjadi khalifah fil ard, di bumi ini, dan dipersoalkan oleh malaikat, kan? Adakah betul? Tapi Allah yang maha mengetahui. Jadi Allah hantar kelebihan manusia ni tadi dengan kelebihan akalnya, dan kelebihan akal ni tadi dapat menjadikannya sebagai yang pengatur cara, orang kata yang menjadi peneroka, penentu. Jadi alam ini kita pentadbir, kita yang takbirkan. Jadi Allah bagi kita ilham, kita buat rumah, kita buat bandar, kita buat itu, buat ini, kita tanam pokok, kita tebang pokok, kita uruskan laut, kita uruskan macam-macam. Allah lah bagikan ilham tu, tapi ada sebahagiannya disabitkan dengan mungkin kerakusan kita ke apa ke, kita telah tidak berlaku adil kepada bumi ini. Contohnya itu. Sains membuktikan planet bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai sistem ekologi yang sesuai untuk wujudkan fenomena kehidupan pelbagai makhluk. Padanya dilengkapi sesuatu sistem yang maha hebat bagi membolehkan kehidupan ini bermula dan berterusan. Dilengkapkan dengan sistem solar cahaya yang memancarkan gelombang elektromagnetik pelbagai spektrum warna yang menghasilkan arus tenaga yang menjana aktiviti bio pada setiap makhluk alam. Ada cahaya, ada electromagnetic wave, dan ini menghasilkan tenaga sama ada disedari ataupun tidak pada sistem kehidupan pada semua makhluk hidup termasuk manusia. Sebab itu buah-buahan ada warna, tumbuhan ada warna, bunga-bunga ada warna, haiwan ada warna-warna dia, manusia pun ada warna-warnanya, tapi bukan pada kulitnya kan. Nasib baik bukan biru, bukan orang merah, contohnya macam tu. Tapi aura kita tu Allah hijabkan, tersembunyi warna personality kita tu. Itu yang kita nak baca buku ni. Ada tersembunyi tapi tak nampak dengan mata kasar. Tengok dengan mata kasar, kulit tone warna tu lebih kurang sama je kita. Okey. Fakta menyatakan air dan cahaya adalah dua instrumen penting yang menjanakan kehidupan. Sumber air pada alam tentunya hadir daripada mata air, sungai dan lautan, hujan juga kan. Fakta hujan turun, air mengeluap, hujan turun, sekitar semula. Langit dan bumi tadi kan. Fakta sains mendapati jumlah keluasan dataran pada bumi sejumlah 30%, dan yang dipisahkan oleh lautan-lautan yang secara puratanya adalah 70% daripada keseluruhan keluasan bumi. Menarik, perkataan lautan dan daratan disebut dalam Al-Quran berulang-ulang kali pada jumlah 32 dan 13. Lautan disebut 32 kali, daratan disebut 13 kali. Walaupun Allah sebut lautan, daratan, tapi dia tak sebut dalam jumlah komposisi yang sama. Allah sebut dalam Al-Quran, sepanjang Al-Quran ada 32 posisi tentang lautan, 13 posisi tentang daratan. Apabila dijumlahkan 32 campur dengan 13, jumlahnya 45. Maka peratusan laut adalah 32 bahagi 45 kali dengan 100, 71%. Atau 70%. Manakala peratusan daratan 13 bahagi 45 kali dengan 100 dapat 28.89 ataupun 29 ataupun 30%. Itu yang dikatakan 30% daratan, 30%, 70% lautan. Adakah kebetulan? Dalam Al-Quran, komposisi perkataan itu sendiri pun mempunyai rahsia matematika yang ada formula tersebut. Okey, dari sumber cahaya dan air ini, sains fizik membicarakan tentang frekuensi warna kuning, iaitu solar cahaya matahari yang pada umumnya kelihatan berwarna kuning, dan frekuensi berwarna biru daripada lautan, daripada air lautan yang dilihat kebiruan. Planet ini sebab 70%-nya adalah air, kita lihat
planet bumi ni planet yang kebiruan sebab 70%-nya adalah air. Yang lain tu adalah daratan. Tapi daratan ni tadi dulu dipenuhi dengan hutan. So dilihat warna kehijauan. So kalau 70% air ni tadi, air ini tadi refleksi cahaya memantulkan pada yang dipantulkan pada air nampak dia kebiruan. Sebab tu kalau anda tengok tasik, pergi ambil air warnanya jernih. Kalau tengok lautan, ambil air warnanya jernih, tetapi dipantulkan oleh cahaya. Yang cahaya spektrum matahari ni bila makin dia terik, anda nampak dia kekuningan. Walaupun dia cahaya cerah, tapi dia dilihat kekuningan. Bila cahaya kuning ni kena pada permukaan air, dia memantulkan nampak kebiruan. Jadi bayangkan tadi kita tahu fakta kuning warna panas, biru warna sejuk, kan ada keseimbangan. So cahaya matahari yang memang panas dengan cahaya yang nampak kelihatan kekuningan walaupun dia cahaya yang cerah sebenarnya, dan biru yang memantulkan refleksi kebiruan walaupun airnya cerah ataupun jernih. Jadi bila dua elemen ini digabungkan, dia menghasilkan spektrum warna hijau. Sebab itu bumi ini juga dikenali sebagai planet hijau, green planet. Anda pernah dengar teori green planet ataupun go green, kempen go green, selamatkan hijau apa semua? Gabungan warna kuning dan biru membentuk sebuah keseimbangan, iaitu frekuensi warna hijau. Kuning campur biru, hijau. Warna kuning menjanakan aktiviti aktif bersifat maskulin dan dikategorikan sebagai warna panas, manakala warna biru menjanakan aktiviti lembut bersifat feminin dan dikategorikan sebagai warna sejuk. Yang kita sedang kaji ni adalah tentang alam, tentang penciptaan alam yang memang dah kita nikmati hari-hari. Mungkin kita tak perasan pun bahawa ada padanya dah hukum keseimbangan yang Allah Ta'ala dah bagi dah. Hukum nikmat tu tadi, hijau melalui pokok-pokok yang kita lihat hijau, ataupun planet ini dilihat sebagai kehijauan, dan frekuensi kehijauan tu dah memang ada dah. Sebab cahaya yang kekuningan dengan 70% bumi yang ada air ni tadi menghasilkan gelombang kebiruan, panas, kuning, panas, hijau, biru lembut campur, dia menjadi hijau yang keseimbangan. Gabungan ini membentuk keseimbangan, iaitu aktif campur lembut, maskulin campur feminin, panas campur sejuk. Seterusnya fenomena ini dikenali sebagai kestabilan ataupun titik stabil. Bukti menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam ini dengan penuh keadilan. Ini bukti melalui akal yang boleh kita gunakan untuk berfikir. Allah sebut, wahai orang-orang yang berfikir. Kita kena fikir dan lihat penciptaan alam ini sebagai buku dia. So bila kita lihat sebagai buku dia, kita dapat tahu bahawa dalam penciptaan alam ini sendiri dah ada berbagai rahsia yang nak melihat bahawa ada bukti-bukti dalil-dalil penciptaan alam ini melalui kehebatan pencipta yang maha hebat dan maha esa. Bagi menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam ini penuh keadilan dan kestabilan adalah melalui penciptaan. Bukti menunjukkan Tuhan yang menciptakan alam ini dengan penuh keadilan dan kestabilan. Bukti dalil. Jadi Allah melalui penciptaan alam tumbuhan ini dengan berbagai-bagai warna kehijauannya. Kita sedia maklum tumbuhan memerlukan cahaya. Tumbuhan tadi, kalau kita cakap aspek tumbuhan pula, tumbuhan memerlukan cahaya, warna kuning, dan memerlukan air, iaitu warna biru untuk hidup dan membentuk pigmen hijau pada daun, dan gabungannya membolehkan proses fotosintesis berlaku. Kan pokok nak tumbuh perlu cahaya dan perlu air. Perlu cahaya tadi warna kekuningan, air warna biruan. Kalau kita labelkan sebagai warna frekuensi, kita labelkan sebagai frekuensi yang ada pada air, frekuensi yang ada pada cahaya, yang dilihat cahaya kekuningan itu tadi. Lalu dia membentuk warna hijau. Sebab itu proses fotosintesis berlaku kepada pigmen daun-daun ini tadi dan menghasilkan warna hijau. Dan inilah yang menghasilkan oksigen. Fotosintesis lalu merembeskan oksigen. Melalui dua warna alam ini tadi, kuning dan biru, satu gabungan hebat terbentuk. Dan ini dalam bentuk gas ini tadi, iaitu oksigen, dan bukan hanya menghasilkan oksigen merupakan keperluan manusia. Manusia pun ambil oksigen ini tadi, haiwan pun ambil, malah ia mengeluarkan hasil bumi yang menjadi sumber makanan kepada haiwan dan manusia. Selain daripada tumbuhan itu tadi, jadi sayur, jadi makanan untuk haiwan, jadi rumput, jadi daun, yang jadi sumber makanan untuk manusia dan haiwan. Dia juga menghasilkan oksigen, gas oksigen, ataupun menghasilkan udara oksigen ni tadi, dan oksigen tadi diperlukan oleh manusia. So manusia ni tadi merembeskan pula karbon dioksida, cahaya,
air karbon dioksida, fotosintesis berlaku lagi, kitaran itu berlaku. Tumbuhan melalui bijirin, ubi, batang, akar, daun, bunga, buah menjadi makanan kepada haiwan herbivore yang seterusnya. Haiwan herbivore ni menjadi semua makanan kepada haiwan carnivore, termasuklah manusia itu sendiri. Kitaran bukanlah kita haiwan, tapi kita ni pun makan daging, makan tumbuhan. Kitaran inilah termasuk yang terjana daripada alam sejak awal kewujudannya dan terus berlaku hingga kewujudannya, hingga akhir kewujudan yang dijanjikan Tuhan. Malah sejak ketamadunan manusia tercipta, hasil tumbuhan dan haiwan inilah yang menjadi bekal hayat ataupun kita kata yang sumber makanan supaya manusia terus hidup di alam ini. Ia perlahan terbangun melalui industri yang mencipta dan menjanakan ekonomi. Dulu kan industri pertama, tamadun pertama manusia adalah pertanian, okey, yang menghasilkan ekonomi, tamadun pemikiran, penempatan, di mana ada banyak hasil bumi yang tanahnya subur, di situ orang akan pergi duduk, okey. Tempat yang boleh hasilkan tanaman akan menjanakan ekonomi pendapatan orang yang duduk dan mengusahakan tanah tersebut. Pembangunan jalan, dari situlah baru duit itu buat perumahan, pembangunan bandar dan seterusnya. Industri pengangkutan, industri pendidikan dan evolusi manusia berkembang. Darinya manusia mencipta kehidupan, kekeluargaan hingga wujud satu negara, satu dunia yang kita lihat sekarang ini. Justru dapat dikatakan segalanya bermula daripada gabungan frekuensi yang stabil, iaitu frekuensi yang kekuningan dengan air yang kebiruan membentuk pancaran aura hijau pada alam. Lalu kalau kita tengok secara yang lebih halus, semua ni tadi menjadi asas kepada apa yang kita perolehi, nikmati hingga hari ini. Wallahualam, kita dah habis bab 2, kita akan sambung besok bab 3. Bab 3 dengan tajuk warna dan sistem tenaga manusia. Kita akan masuk dengan topik ilmiah lebih dalam. Kalau anda rasa berbaloi mengikuti video ini, tolong like and share, berikan sikit komen. Kita nak teruskan untuk bab-bab yang seterusnya ataupun kita nak berhenti saja pada bab ini. Sebab sesi ini saya buat terbuka, jadi anda boleh komen secara terbuka. Kalau sesi ini dalam bilik kuliah, mungkin anda pun tak dapat mengikutinya, jadi anda tak dapat nak tengok, apatah lagi nak komen. Jadi ini saya bukakan juga ruang komen untuk bertanya, saya bukakan juga ruang komen untuk bagi pandangan dan pendapat. Apakah kita nak teruskan sesi daurah ni ataupun tidak? Sebab saya tengok pada 3 sesi yang sebelumnya mungkin hanya orang yang terhad saja yang minat, ya. Jadi kalau anda semua dah memang follower ataupun dah memang ikut page saya hari-hari, jadi anda rasa ini kita nak buat di bilik daurah saja, so kita buat di bilik daurah HD, di mana daurah HD hanya ada 500-600 orang saja yang dapat tengok video ni. Itu pun kita faham tak semua online, tapi kalau anda rasa biar kekalkan di page ini terbuka supaya anda boleh share kepada kawan-kawan. Sebab kalau buat di secret page daurah, anda tak boleh share video ni. Jadi kalau anda rasa biarkan di page ini dan openkan dia supaya boleh share dengan orang lain. Mungkin ada nak tag kawan ke, kawan tu tak follow saya pun, tak friend dengan saya pun, tapi masih lagi boleh mengenali dan belajar. So anda tagkan kawan anda ataupun sharekan kepada page-page yang grup-grup yang anda ada. So lebih banyak ini berlaku mungkin memberikan signal bahawa kita kekalkan pembelajaran ini, pertama. Yang keduanya, kita kekalkan di page ini. Kalau tidak, saya buatkan dia di page daurah. Di page daurah hanya untuk mereka yang aktif follow saya sahaja. Dan saya juga perlu makmurkan page sana dan page ini. Jadi untuk balance kan, kalau page ini sahabat-sahabat yang 3,000 4,000 orang yang ada dalam ni pun tak like and share ataupun jarang tengok, sebab Facebook akan keluar hanya rapat-rapat yang selalu kita like, yang kita share saja kan. Jadi mungkin sebab itu saya kata macam saya kena tahu feedback, saya kena tahu apa pandangan anda juga. So berikan pandangan, nak terus kekal di sini ataupun kita buat dalam secret page saja. Dan yang keduanya, saya akadkan pembelajaran ilmu ni supaya anda dapat hikmah, dapat pemahaman, dapat manfaat dalam kehidupan seharian dengan like and share anda. Itu sahaja. Sekian, kita akan sambung insya-Allah bab 3. Berikan feedback anda, like and share
bagi tahu bagaimana kita nak teruskan. Mudah-mudahan kita ada sesi-sesi yang akan datang sepanjang kita memanfaatkan ruang masa kita dalam proses PKP ni, selain daripada tadabbur Al-Quran, mengaji, tadarus Al-Quran, dan tak lama lagi Ramadan, mungkin kita isikan dengan bedah-bedah buku ilmiah. Kalau buku saya sendiri pun kita ada 3 buku. Kalau sempat kita habiskan, kalau respon dari kepada kumpulan ni bagus, so saya ada 3 buku yang boleh saya bedahkan untuk anda. Sebab saya pandai nak bedah pun buku yang saya tulis lah. Kalau buku orang lain, mungkin saya kupas setakat mana yang saya faham. Tapi kalau saya tulis buku itu, ilham tu Allah berikan kepada saya, mungkin saya boleh panjangkan yang apa yang tidak dituliskan di situ. Jadi berikan feedback anda, berikan komen anda, dan saya mengharapkan bahawa ada interaksi yang positif antara kita supaya kita dapat menggunakan, memanfaatkan platform media sosial ini untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita, keluarga, dan kita memanfaatkan masa yang diberikan untuk melayan media sosial ini tadi. So, mungkin anda sedang bekerja daripada rumah, sepatutnya anda bekerja dengan majikan anda supaya gaji anda berkat, supaya wang yang anda gunakan itu ada keberkahan untuk anak, isteri makan. Jadi anda kena bagi tumpuan kerja, tapi mungkin anda curi ataupun anda ambil masa di rumah ni tadi juga buat beberapa perkara yang lain. Sebab maklumlah di rumah environmentnya berbeza dengan pejabat. Jadi anda mungkin tengok TV, mungkin tengok video sambil bekerja kan. Jadi sambil pasang YouTube saya tu, sambil buat report yang sepatutnya anda buat daripada rumah. Jadi kita, produktiviti kita di rumah ni mungkin tak sama dengan produktiviti kita di pejabat. Nak photostat tak boleh, nak pergi department susah. Jadi tapi tetap perlu bekerja daripada rumah, dan kita sebagai orang yang Muslim yang beramanah, yang jaga keberkahan rezeki kita terus kekalkan supaya committed. Kalau 9 to 5 kerja, maksudnya 9 to 5 tu sepatutnya fokus pada kerja lah, tak bolehlah selit-selit dengan benda-benda lain di rumah. Tapi sebab diberikan kelonggaran waktu COVID-19 ni, kita memanfaatkan. Tapi pada pandangan saya, untuk berkat rezeki, kita cuba sebaik mungkin menjaga amanah. Tapi dalam tempoh tersebut kita digoda dengan video daripada penceramah ini, video daripada ini, video daripada ini, sinetron lagi, Netflix lagi. Jadi mungkin kita curi-curi pandang. Bila curi-curi pandang ni tadi, untuk keberkahan, untuk juga supaya berkat, biarlah kita isi dengan benda-benda yang bermanfaat. Kalau benda-benda itu tak bermanfaat, mungkin kita kata tadi, yang kita curi tulang dengan rezeki kita tu tadi, takut Allah tak berkatkan. Itulah yang menjadi darah daging kita, anak kita, suami kita, isteri kita kan, tak best lah kan. Jadi pada pandangan saya, kalau kita belajar yang ni, kalau mungkin ini bermanfaat, nanti kita kongsikan balik ini dengan member-member office, tagkan member-member office ataupun tagkan majikan kita, dan bagi tahu kata saya isi masa saya bekerja dari rumah juga dengan bedah buku. So majikan kita pun dengan seronok, macam dia tak perlu hantar you pergi kursus kan, sebab kursus tu percuma, anda dapat manfaat di rumah kan. Kerajaan dah bagi wifi free, kerajaan dah bagi diskaun untuk sewa rumah, sewa kedai, mungkin dah bagi tak payah bayar loan, dah bagi kita wifi percuma. Jadi ada banyak benda yang kita boleh manfaatkan, so kita gunakan, dan kita mohon supaya kita tidak istidraj dengan kelebihan ini, tidak lupa diri dengan kelebihan ini, tidak leka dengan kelebihan ini, kerana kelebihan ini merupakan amanah. Jadi untuk dapatkan keberkahan, kita isi dengan benda-benda yang baik dan positif. Saya isi supaya rezeki saya itu mendapat manfaat dengan melakukan perkongsian ini secara terbuka. Percuma bedah buku, kalau beli buku RM19, mungkin saya ada royalti RM1 daripada ni kan. Ni nak tak payah beli buku, dan buku ni pun nak beli pun dah tak ada. Kalau nak beli buku yang ni ada. Jadi kalau anda nakkan simpan satu koleksi buku saya, at least tanda anda bertalaki dengan saya, anda nak simpan satu order buku ni, sebab buku ni masih ada lagi. Bongkar Potensi Diri melalui personality warna, dan buku ini tadi melalui psikologi warna ada persamaan dengan aura personality warna. So ini warna, ini warna. So buku ini ada konten dalam 30
hingga 50% daripada apa yang ada di dalam ini. Bahagian bab 2, bahagian kalau yang ikuti daripada awal, buku ni terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama yang kita sedang ulang kaji sekarang, dan bab 6 ke atas adalah bahagian kedua. Bahagian kedua ini tadi, sebahagian besarnya ada dalam buku ini. Bezanya buku ini berwarna-warni, termasuk ada konten tambahan dengan apakah kejaya-kejaya yang sesuai. Kemudian apakah mungkin kalau orang yang minat dengan batu permata, apakah batu permata, makanan-makanan yang sesuai untuk orang personality itu. Kemudian apakah batu-batu permata ataupun yang khasiat daripada alam yang boleh digunakan. Jadi kalau nak beli buku ini, boleh hubungi iQuest ataupun 017 300 2349, cakap nak beli buku Bongkar Potensi Diri Psikologi Warna. 017 300 2349, bagi tahu beli buku. Sebab hanya buku ni saja yang ada. So kalau bagi tahu kata nak beli buku, dia tahulah buku ini. Sebab saya yang buku 2 lagi ni dah tak ada stok. Jadi sebagai mungkin nak mengisi masa anda, mungkin boleh juga order buku ini, sebab sebahagian besar sebab semua konten buku ni memang ada dalam buku ini. Jadi nanti bila saya bacakan bab-bab yang di hujung-hujung nanti, makin banyak yang anda akan faham sebab anda ada buku ini dan ini bergambar. Buku ini harganya RM69 dan penerbitnya saya sendiri. So kenapa harganya lebih eksklusif? Sebab semuanya warna dan kertasnya berat. Jadi buku ini pembelian, terima kasih kerana tekan nombor, harganya RM69. Nanti bayar, nanti Kila akan bagi tahu berapa duit posnya. Kalau ada promosi, ada diskaun, berapa diskaun dia akan berikan. Jadi kalau order buku ni masih lagi ada, sebab buku ni saya dah terbitkan, dan yang saya pegang ni adalah terbitan pertama. Anda order nanti akan dapat yang, mungkin anda akan dapat yang versi cetakan kedua. So dia ada tulis 2 kat sini, itu cetakan kedua, sebab cetakan pertama ni dah habis. Dan ada sebahagiannya pun itu yang hari itu kita hantar dekat kedai buku, pesta buku dah pulangkan balik. Jadi yang ni nanti kalau tengok anda boleh dapat cetakan pertama, kedua, isinya tetap sama, cuma pada covernya saja ada yang cetakan kedua, ada yang cetakan pertama. Jadi kalau nak beli buku ni boleh order pada Kila. At least macam saya bagi tahu tadi, mungkin dengan kita tak bayar installment, kita tak nak bayar bil api. Bil api ada free ke? Tak ada kan? Mungkin diskaun kot. Kita dapat wifi free, kita dapat bekerja daripada rumah, gaji kita jalan, dan kita dapat mungkin skim bantuan yang income 4,000 ke bawah dapat bantuan, contoh kan. Isi rumah 8,000 ke bawah dapat bantuan. Mungkin kita sama macam Mak Ciki dapat bantuan. Jadi kita memanfaatkan berkat rezeki musim PKP ni tadi, supaya Allah berkat kita punya barakahkan rezeki nak jadi darah daging kita ni tadi, bukan sebagai hanya bantuan, sebab lepas ni ekonomi makin susah, makin berat ujiannya. Jadi mungkin kita gunakan tu sebagai untuk membeli ataupun mengisikannya benda-benda yang bermanfaat. Bukannya shopping jam baru ke, contohlah, ataupun kecuali lah dah tak ada jam kan, bukannya beli baju baru ke, tapi mungkin beli buku, mungkin belajar yuran untuk mengaji. Jadi kalau anda nak gunakan yuran itu ataupun duit yang lebihan itu untuk buat untuk belajar teknik-teknik self healing, kita ada bilik kuliah self healing musim PKP. So bilik kuliah self healing musim PKP itu nanti scroll ke bawah-bawah, ataupun nanti saya sharekan balik. Siapa yang nak daftar, RM100 sahaja sepanjang ini. Dah sambung lagi, maknanya panjang lagi lah. Musim PKP tak ada yuran tambahan. Okey, 100 tu 50 untuk pendaftaran, 50 untuk masuk ataupun join ke bilik kuliah. Itu yang saya bagi tahu tadi. Kalau orang yang sama sahaja yang tonton dan tak tolong share pun, mungkin saya buat dekat bilik kuliah sahaja. So mereka yang dah confirm memang minat tadi, dengan ada akad ijab kabul ilmu tadi, mereka dah bayar infak masuk ataupun sedikit yuran tadi tu, mungkin lebih berkat.
Tapi kalau yang anda yang tertonton, yang tengok, nak ambil keberkahan, tak ada masalah, tolong like and share, itu pun memadai untuk saya. Dan komenkan adakah kita nak teruskan di page ini ataupun kita nak buat di bilik daurah HD. Daurah HD itu pun tak ada siapa bayar apa-apa pun, tapi secret page tu hanya mereka yang request untuk masuk ke secret page itu. Jadi ada berbagai platform, ada bilik kuliah yang bertalaki yang bayar, ada daurah secret page yang tak berbayar, ataupun di open page di Mir Hazil ini. Dan memang sahabat saya tak ramai, kerana hari tu yang baru-baru masuk ni pun lebih kurang 400-500 orang yang baru approve ni adalah selepas saya dah tapis lebih kurang daripada 5,000, saya dah tinggalkan dalam 3,000 kawan saja. Jadi saya bawa add pula yang tunggu dalam waiting list, ada dalam ramai yang request, ramai lagi tu yang tak approve lagi tu. So 400 ini yang saya baru bawa masuk ni tadi, nak jadikan jumlah kawan saya dalam 3,800 macam tu. Jadi kenapa saya maintainkan macam tu? Sebab minta maaf, saya mungkin saya tak pandai nak berkawan ramai-ramai. Saya beri laluan kepada mereka yang bersungguh nak mendekati, kerana saya ni hanya jambatan untuk ilmunya saja. Jadi saya pegang amanah, macam guru-guru saya pesan, biar kita mengajar dalam kelompok yang kecil, tapi kita istiqamah, kita qanaah, kita bersenahana, dan kita fokus kepada untuk memakmurkan ilmu, bukan populariti untuk diri sendiri, bukan untuk kejar nama, bukan untuk kejar pangkat. Kalau Allah kata itu jalan, kalau Allah nampak itu sebagai satu ikhtiar, Allah akan murahkan rezeki kita dalam berbagai bentuk. Jadi saya harap anda faham, kalau yang mana yang baru-baru mungkin bersahabat dengan saya, berkawan dengan saya, jadi kalau tak berapa aktif, mungkin nanti saya bagi laluan, minta maaf, saya kena bagi laluan kepada mereka-mereka yang lain. Samalah juga mungkin kawan satu sekolah dulu kan, kadang-kadang mula-mula berFacebook dulu, kita nak alumni ni kan, so ramailah kawan-kawan yang satu sekolah, tapi sebenarnya tak bertegur siapa pun dekat Facebook kan, dekat media sosial ni. Jadi sebab itu kita pada saya unfriendkan sebahagiannya, kerana kita mungkin perlu bagikan kuota ataupun laluan tu kepada orang lain. Samalah juga macam sekarang kerajaan peruntukkan ada perkara tertentu hanya untuk orang tertentu, so kita hormat. Kita yang tidak terlibat dengan bidang itu ataupun bahagian itu, kita bagi laluan tu. Mungkin bukan rezeki kita. Contoh, kita tak dapat kerja lagi, orang yang dalam bidang itu saja boleh pergi kerja, so tak apa, bagi laluan. Sama juga kita dapat bantuan prihatin ini, orang tu tak dapat, so kalau kita dapat, kita kongsikan rezeki. Kalau kita tak dapat, kita anggap itu bukan rezeki kita. Itu pandangan saya. Dan untuk dapat keberkahan rezeki, sepanjang yang masih bekerja dengan majikan masing-masing, terutamanya dengan kerajaan, yang bekerja kerajaan, anda di rumah, anda makan gaji, sedangkan anda tak pergi kerja, pastikan anda masih bekerja. So walaupun tak ada apa kerja nak buat, pastikan kita buat sesuatu yang bermanfaat semula. Infakkan rezeki kita tu, sedekahkan, dan gunakan dia, salurkan dia kepada mungkin untuk dapat taufik hidayah ilmu, supaya mudah-mudahan dia semakin berkat. Jangan kita duduk di rumah dengan tanpa rasa bersalah. Gaji kita jalan, kita selamat, so kita pula tak payah buat kerja, sedangkan kerja-kerja yang sepatutnya kita laksanakan itu jadi tertangguh dan nanti lebih menyulitkan, banyak benda yang tak bergerak kerananya. Jadi kita kena rasa bersalah, sebab makan gaji ni adalah amanah dan dia rezeki pada Allah. Kalau kita ambil tanpa kita bagi balik sistem barternya tadi, kita bagi balik apa yang patutnya kita bagi, dia menjadi mungkin estate roach pada zaman COVID-19 ni tadi, iaitu Allah tak sayang kita, Allah bagi sebab dia tahu kita semakin lalai dan asyik dengan kesenangan yang diberikan. Lalu
dia bukan berada pada rahmat, mungkin takut dianya berada pada ujian Allah sebenarnya. Jadi itu celoteh tambahan saya untuk bedah buku hari ini. Mudah-mudahan mendapat sesuatu. Sebab itu sesi ini kita buatkan, saya tandakan date dia. Jadi kalau anda tengok bab demi bab tu pun dapat. Satu lagi saya juga akan bercakap dengan keadaan faktor semasa, di mana contoh macam hari ini kita 11 hari lagi, so kita dah nak masuk kepada final countdown untuk ke Ramadan. Itu saja untuk hari ini. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menonton.